Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kita berada di topik yang ketujuh, pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ke atas kesepaduan nasional. Bagaimana teknologi maklumat yang mendominasi dunia masa kini di era globalisasi ini menjadi satu ejen ataupun menjadi satu musibah kepada kesepaduan nasional. Di Malaysia, idea penggunaan teknologi maklumat ataupun internet mula dicetuskan oleh Dr. Muhammad Awanglah dari pada tahun 1983. Kemudian rangkaian komputer yang pertama di Malaysia ataupun Rangkom pada tahun 1989 dengan adanya satelit yang telah dilancarkan, maka pada tahun 1991 perkhidmatan jaring bermula untuk komunikasi maklumat melalui email, forum digital bertujuan untuk perkongsian maklumat pada permulaannya. Rangkaian ini menyeluruh ke seluruh Malaysia. Bermula 2008, kita telah diperkenalkan dengan pelbagai penyediaan perkhidmatan internet untuk komunikasi maklumat ini seperti Maxis, Digi, Celcom, TM dan sebagainya. Dan sehingga kini pada tahun 2023, pelbagai rangkaian telah wujud di Malaysia. Di akhir kursus ini diharapkan pelajar boleh mengurai hubungan manusia dengan teknologi. Macam mana manusia berinteraksi ataupun bagaimana manusia menggunakan teknologi untuk mencapai pembangunan dalam peradaban. Yang kedua, pelajar boleh membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Walaupun dunia telah berkembang, teknologi telah maju, namun sasiah ataupun etika masih menjadi tonggak kepada pembangunan peradaban. Dan di akhirnya, manusia dapat menganalisis isu-isu semasa. Semua telah sedia maklum bahawa negara kita Malaysia telah melalui proses penerimaan dan penggunaan ICT dalam kehidupan seharian. Okey, jadi mari kita tengok apa maksud ICT itu. I, information, C, communication dan T, teknologi. Information tu maksud dia maklumat. Maklumat tu apa? Maklumat adalah ilmu ataupun informasi yang diperolehi melalui proses pengumpulan data dan dapat menambah pengetahuan apabila orang terima. Contoh ya, maklumat yang kita ada apabila kita tulis, dia akan meningkatkan lagi pengetahuan generasi akan datang. Contoh ya, dalam peradaban manusia yang pertama, maklumat yang ada tu ditulis di atas batu-batu. Kemudian dengan adanya teknologi kertas, ditulis atas kertas. Kemudian dengan penemuan mesin cetak, maklumat tu dicetak secara berleluasan. Okey, bila maklumat tu dicetak secara berleluasa, itu dipanggil komunikasi massa. Komunikasi mas ataupun mass media ini telah berkembang dengan pesat sekitar tahun revolusi industri. Dan dengan kemunculan telegraf, telefon akan meningkatkan lagi penyampaian maklumat terhadap semua orang. Maklumat ni penting ya dalam pembentukan peradaban. John Locke pernah berkata, maklumat, knowledge is power. Maksudnya kalau kita ada maklumat, kita akan berkuasa. Dalam Islam pun peradaban dimuncul dengan ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah Iqra. Maksudnya bacalah. Ilmu pengetahuan itu merupakan tunggak kepada pembangunan manusia sejagat, pembangunan material, pembangunan spiritual dan pembangunan teknologi. Teknologi bukan sahaja terhad dalam komputer ataupun smartphone untuk tujuan komunikasi sahaja. Teknologi sekarang telah meluas dalam penggunaan yang pelbagai, contoh dalam pertanian. Dengan penggunaan teknologi maklumat, operasi boleh dalam skala besar. Ya, maksudnya pengeluaran makanan ataupun hasil tuaian boleh diperolehi dengan skala yang besar untuk industri. Begitu juga dengan pembinaan. Dengan adanya sistem digital, pembinaan dapat dilakukan dengan tepat dan secara masif. Dalam pengangkutan pula ya, kita tengok dekat Malaysia seperti Grab, LRT, monorail akan mengurangkan risiko kemalangan dengan adanya kawalan teknologi. Kalau kita tengok teknologi maklumat ni sangat meluas dalam semua aspek. Paling meluas sekali dari segi teknologi komunikasi massa lah.
Kita tengok internet ni sekarang ni kalau kalau telefon tak ada internet, bukan telefon. Kalau dulu telefon untuk komunikasi, tapi sekarang telefon digunakan untuk banking, untuk pekerjaan, untuk temuduga pun kadang-kadang menggunakan teknologi komunikasi media. Apatah lagi Facebook, TikTok, manusia dapat berhubung dengan mudah, cepat dan pantas. Jadi sekarang ni bila kita sebut internet dan teknologi maklumat, biasa kita dengar perkataan AI ataupun artificial intelligence ataupun dalam bahasa Melayunya kecerdasan buatan. Jadi manusia yang cerdas ini akan bertambah cerdas dengan adanya bantuan teknologi ataupun IoT, Internet of Things. Jadi penggunaan internet ini telah berevolusi daripada penggunaan maklumat kepada penggunaan semua aspek kehidupan. ICT sering dilihat sebagai alat, dan alat dengan manusia ni, hubungan ICT dengan manusia ni secara positifnya dapat mempercepatkan urusan manusia. Ya, maklumat kita dapat dengan pantas, efisien. Dalam pendidikan sekarang pun dah ada pendidikan online, ODL. Kita tengok masa era pandemik kan. Walaupun kita tidak boleh berhubung secara face to face, tapi kita ada rangkaian yang menghubungkan dalam pendidikan, dalam e-learning, dalam Google Classroom, Zoom dan sebagainya. Jadi komunikasi manusia ini menjadi lebih efisien. Jadi kualiti tu dapat dijamin dengan masa yang singkat. Jadi dengan adanya teknologi secara positifnya, kehidupan manusia akan jadi lebih terjamin kualitinya dan meningkatkan pengeluaran. Kalau dalam hubungan dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi. Dalam aktiviti harian, contoh dalam pekerjaan, dalam pertanian, dalam perkhidmatan, dalam pengurusan, akan menjadikan pengurusan kita lebih pantas. Maksudnya semua takbir urus di hujung jari. Itu kelebihan hubungan positif antara manusia dan teknologi. Tapi jangan kita lupa pula hubungan negatif juga wujud. Bagaimana hubungan negatif ini wujud jika kita lihat ICT ini sebagai beban kerana terdapat beberapa perkara yang kita perlu teliti, iaitu bagaimana ICT ini boleh menjadi beban kepada orang yang ada masalah teknostress ataupun ada masalah teknofobia. Maksudnya internet tadi telah menjadi satu saluran yang tidak mengira masa. Kalau dulu waktu pejabat 8 hingga 5 ataupun 9 hingga 6, tapi sekarang kerja masuk secara online. Maksudnya arahan dari pihak atasan ataupun komunikasi kerja, beban kerja tu dibawa sampai ke rumah. Jadi ICT ini muncul dalam banyak kehidupan, dalam aspek media sosial contohnya. Kalau dulu orang berkomunikasi bila berjumpa saja, sekarang ni aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, Twitter telah menyebabkan manusia berhubung secara bebas tanpa batasan. Akses internet ini telah muncul dan menjadikan banyak bentuk komunikasi. Komunikasi ni pula secara berleluasa tanpa batasan akan mengakibatkan hate speech ataupun ada tulisan-tulisan ataupun media-media yang bersifat prejudice, yang bersifat biadab. Maksudnya ICT bagus jika manusia menggunakan dengan cara yang bagus. Kita tak boleh lari daripada ICT. ICT ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Masa kita kerja, masa kita belajar, masa kita jual beli, masa kita pergi bank, ada Shopee, ada Lazada, ada Maybank to you lah, CIMB Click. Jadi semua proses takbir urus, sama ada sekecil-kecil individu ataupun sebesar-besar urusan negara, biasanya menggunakan ICT. Kita tengok masa pandemik, semua orang wajib guna MySejahtera. Semua orang ada tugasan yang perlu dilaksanakan dalam portal-portal yang tertentu. Jadi, walaupun kita gunakan ICT, tapi kita jangan lupa penggunanya masih manusia. Walaupun ICT itu maju, ICT itu alat, penggunanya masih manusia yang mempunyai
perasaan dan harga diri. Jadi ketika kita berada di alam maya ataupun kita berada dalam talian online, pastikan etikanya sama dengan kita berada di alam realiti. Gunakan bahasa yang sopan, bahasa formal, jelas, teratur, bertanggungjawab. Jika kita berkongsi sesuatu di media sosial, jika berdebat mestilah berhikmah dan bertata susila. Jangan lupa adab dan adat. Dan penampilan mestilah sopan. Bagaimana kita nak berjumpa dengan orang di alam realiti, macam itulah juga kita berpenampilan sopan jika kita nak berdepan di alam maya ataupun di alam online. Okey? Jadi penampilan kita mestilah jangan keterlaluan. Kalau kita berdebat pun jangan keterlaluan. Ada standard-standard ataupun ada nilai-nilai etika yang mengawal kita punya komunikasi ketika berada di dalam penggunaan ICT. Okey, mari kita lihat 4 peraturan interaksi di ruang ICT. Semasa kita berkomunikasi sesama manusia di alam realiti, samalah juga kita berkomunikasi di alam maya ataupun alam online. Ketahui batas-batas pergaulan komunikasi. Kalau dalam dunia realiti ada halal haram, dekat dalam dunia online pun ada standard halal haramnya. Okay, yang kedua, kelakuan kita. Masa kita nak melayari internet tu, pastikan kalau kita jumpa laman-laman sosial yang mencurigakan, jaga dan awasi tingkah laku kita. Jangan terlalu overshare dan jangan pula terlalu biadab. Kemudian kita mestilah hormati ruang komunikasi maya tu, ruang orang lain tu. Hormati masa bersama-sama dalam online. Bila kita berada di alam realiti bersama keluarga, janganlah pula masa bersama keluarga tu kita online pula. Jadi bagaimana kita nak menghormati masa tu, kita jangan lupa kita ada panduan apa itu komunikasi semasa online dan apa itu komunikasi secara realiti. Ada ruang-ruang yang perlu dihormati. Kita kena jaga privasi, tapis maklumat yang kita nak kongsi. Okay, dan seterusnya, hormati masa dan privasi orang lain. Contoh, kalau orang tu dah menyediakan dia punya konten-konten di laman sosial, jangan pula kita plagiat, kita ambil. Kita kata yang tu kita punya ataupun kita share tanpa mengucapkan terima kasih. Walaupun di alam sosial, kita kena ada nilai-nilai etika dan boleh elakkan taksub ketika berkongsi. Maksudnya kalau kita berkongsi hal-hal peribadi tu, jangan lebih-lebih sangat. Ataupun jangan kita terlalu taksub dengan hal-hal viral dan membawa fitnah yang kita belum pasti pun kita nak share juga. Jadi budaya-budaya ICT ni kebanyakannya akan berlaku ketaksuban, akan berlaku ketagihan, akan berlaku overshare. Perkara ini bergantung kepada penggunanya. Jadi kita tengok walaupun ICT tu bagus ataupun artificial, nama dia pun artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang kita jangan sampai dengan adanya teknologi tu, jangan sampai kita tidak bijak menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Tuhan. ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional, kita lihat dari segi amalan kehidupan seharian, cara kita bertutur, cara kita berkongsi dan cara kita menggunakan teknologi itu mesti selaras dengan rukun negara yang telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Bagaimana rukun negara ini telah menggariskan satu prinsip-prinsip, iaitu kita tengok dalam objektif pertama rukun negara, menekankan penggunaan teknologi dalam masyarakat. Namun kita jangan lupa bahawa rukun negara ini merupakan satu teras ataupun panduan yang menjadi satu garis panduan untuk kita berinteraksi walaupun di zaman digital sekarang. Okey, oleh itu Menteri Perpaduan Dato' Aaron Dagang telah mencadangkan bahawa rukun negara ini dibacakan di setiap kali upacara-upacara rasmi supaya kita lebih menghayati dan merakyatkan rukun negara tu. Teknologi perlu ada untuk membantu, tapi kita jangan sampai teknologi tu menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh kita mencari ilmu. Jangan lupa bahawa ilmu tu sifat dia benar dan bagus dan beretika.
Jangan sampai dengan adanya teknologi, nilai-nilai kemahiran berfikir telah digantikan dengan ChatGPT. Ya, semua suruh teknologi, semua suruh Google, semua suruh ChatGPT, sampai akal kita tak ada lagi fungsi yang telah Allah bagi ataupun Tuhan bagi kepada kita untuk berfikir. Jangan sampai TikTok telah menjadi guru pula gunakan TikTok untuk mengajar sampai memberi impak yang negatif kepada profesion perguruan. Jadi kita perlu lihat ICT ni sebagai alat, perlu dipantau, perlu diteliti, perlu diberikan tindakan ataupun intervensi-intervensi terhadap ruang-ruang maya ni. Maklumat dan teknologi ni sifat dia terbuka, tak ada batas. Jadi dalam suasana ini, hal yang membimbangkan kita adalah akses yang keterlaluan boleh merosakkan nilai etika dan peradaban dan identiti masyarakat. Jadi semua orang ataupun semua pihak perlulah menggunakan ICT ini dengan berhati-hati, dengan berhemah, dan tidak menggunakan ICT sebagai satu platform untuk melampiaskan segala ketidakpuasan hati dalam dunia realiti. Inovasi dalam ICT tidak dinafikan sangat efisien, tetapi adab, etika, kemanusiaan harus kekal sebagai teras ataupun paksi dalam rangka hala tuju peradaban Malaysia. Justru itu, apabila kita berdepan dengan ICT, walaupun ICT ini bersifat global, tetapi kita perlu mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan seperti bersikap baik, cerdik, bertata susila dan perilaku yang berhemah. Dalam konteks lain, manusia adalah sebagai inti dalam pemerkasaan peradaban Malaysia. Nilai-nilai kesejahteraan dan kelestarian etika bergantung kepada etos bangsanya, bagaimana kekuatan identiti, emosi, spiritual dan mental. Kita lihat isu yang paling dikuatiri ialah kebanjiran maklumat. Tetapi kita kemarau dengan hikmah. Jangan sampai kita tak tahu nak bezakan yang mana benar, yang mana palsu. Asal viral je kita anggap benda tu benar. Jadi dalam dunia hari ini kita ada satu masalah besar, iaitu kalau tak viral, tak settle. Tanpa ada rasa ataupun usaha nak cari kebenaran. Ya, manusia sekarang makin malas berfikir. Hanya Google, hanya ChatGPT. Tak ada internet tak boleh buat kerja, tak ada internet tak boleh hidup. Jadi fikirkan, cabaran hari ini ialah untuk mendidik manusia untuk memilih maklumat yang mana benar, yang mana betul, itu tak semestinya viral. Jadi cabaran utama ialah kita harus pandai menyaring maklumat-maklumat yang benar dan bermanfaat, tidak lalai dengan fatamorgana ICT. Jadi kita perlu kawal diri kita daripada ketagihan media sosial, kawal diri kita daripada terjebak dengan fake account ataupun pemalsuan-pemalsuan yang begitu banyak sekali dalam ICT. Jadi hakikatnya kita perlu berfikir di sini. ICT itu adalah satu fatamorgana, pemegangnya adalah manusia. Kesimpulannya, teknologi maklumat ini adalah alat yang memudahkan dan menyukarkan dalam kehidupan kita pada masa yang sama. Jadi ICT ni sifat dia maya, tak boleh dilihat, tak nampak. Tapi dia merupakan keperluan masa kini di era globalisasi. Semua orang perlu ada akses internet. Sebab apa? Sebab digital merupakan satu alat perantaraan manusia masa kini. Ya. Jadi ICT ni boleh membantu, memudahkan, mempercepatkan dan penerokaan maklumat dan pengetahuan kita tu dapat dengan pantas, terutama sekali hiburan kan. Namun begitu hal-hal seperti pornografi, berita palsu, deepfake, hate speech, jenayah cyber tidak boleh dielakkan dalam masa yang sama dengan adanya manfaat-manfaat yang kita sebutkan tadi. Jadi apabila kita berada di ruang ICT ataupun di ruang AI ataupun artificial intelligence ni, kuncinya ialah kita perlu tahu bahawa ICT itu alat. Jangan mudah dipengaruhi oleh netizen, sebab netizen ni juga ada sifat baik dan buruknya.
Ya, yang baik tu dia nampak macam nurtizen. Kalau yang jahat tu nampak macam hanatizen. Jadi perlu kita faham bahawa sebelum kita menilai sesuatu perkara di dalam ICT tu, kita hendaklah menilai secara murni. Jangan terlalu taksub untuk mengagung-agungkan kecerdasan buatan ini hingga lupa dengan kecerdasan akal fikiran yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Walaupun kita sekarang ni berada di dalam dunia automatik, AI, IoT, cuba kita selaraskan kita punya reality dengan virtual supaya kita gunakan kedua-duanya itu untuk kelangsungan perkembangan tamadun kita sebagai satu alat untuk mencipta keharmonian dan perpaduan. Sekian, terima kasih.